Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk nombor bulat. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 61. Kita akan sama-sama menjawab nombor 8 hingga 10. Soalan 8, anggarkan kuantiti yang berikut. Jadi kita tengok soalan A ada bekas yang mana dalam tu ada 120,000 biji. Okey. Kemudian di sebelahnya ada bekas yang mana kita anggarkan separuh daripada bekas yang penuh. Bila separuh, ini bermakna kita akan ambil jumlah ini dibahagikan dengan 2. Jadi kita boleh buat bentuk lazim iaitu 120,000 kita akan bahagikan dengan 2. Jadi kita buat 120,000 kita akan bahagi 2. Kemudian kita tengok sifir 2. 12 ni berapa kali 2 jawapan 12? Kita dapat 6. Jadi kita pilih 6 dapat 12. Kemudian habis 2 tolak 2 habis, sifar tolak 1 pun habis. Oleh kerana ada sifar di belakang, kita tak perlu teruskan, kita cuma letak sifar saja jawapannya. Jadi kita dapat anggarkan bekas yang di sebelah ini ialah nilainya atau bilangannya ialah 60,000. Besar sekejap. 22. Tulis 60,000 biji. Okey, seterusnya soalan B. Ada pemberat kat sini ataupun yang kita buat angkat berat tu, tapi yang kecil tu jadi ada 1, 2, 3 dan 4 pemberat ni nilainya beratnya ialah 15,000 gram. Okey, manakala di sebelah ni ada kita tulis 4, okey. 4 keping lah. Kemudian di sebelah ni ada 1, 2, 3, 4. Di sebelah ni 4. Jadi 4 tambah 4 kita dapat 8. Okey, kita boleh buat perkadaran. Kalau 4 di 15,000 gram, kalau 8 ini bermakna 4 ni ialah 2 kali ganda. Dia akan mendarab 2. Bila dia darab 2 dia jadi 8. Oleh yang demikian 15,000 gram ni juga kita akan darabkan dengan 8. Okey. Jadi kita buat 15,000 gram. Bukan darab 8, darab 2, okey, darab 2, sorry. Sebab dia 4 ni darab 2 jadi 8, jadi 15,000 ni juga darab 2. 2 kali ganda, okey. Okey, so kita garis dulu. Okey, sekarang kita darab. Jadi sifar 5 kali 2 10, 1 kali 2 2 tambah 1 3. Jadi kita dapat berat ataupun kuantiti yang di sebelah ni ialah 30,000 gram. Jadi kita tulis 30,000 gram. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan 8A dan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 9. Lengkapkan pola nombor di bawah. Nyatakan pola masing-masing. Jadi soalan ini ada 2 kehendak, iaitu yang pertama kata kuncinya dia suruh kita lengkapkan pola ataupun lengkapkan jadual ni. Dan yang kedua kita kena nyatakan pola itu. So pola ni dia maksudnya
kita akan nyatakan tertib dia menaik atau menurun. Kalau menaik, berapa? Kalau turun, berapa? Jadi untuk menentukannya pola ni dahulu, kita tengok, baca dulu nombor ni, okey. Jadi kita baca di depan, nombor depan 505,120. Kemudian nombor kedua 505,124. Yang berbeza kat sini ialah sar kat sini, iaitu sifar. Kemudian dia jadi 4. Kemudian nombor yang seterusnya 505,128. Jadi kita kena tahu dahulu polanya macam mana. Dengan kaedah kita menolak antara dua nombor. Nombor besar tolak nombor kecil. Jadi kalau kita tengok sini 120 dia menjadi 124. Jadi polanya ialah bezanya ialah 4. Macam mana dia menaik maksud cikgu. So cara dia kita buktikan dengan kita buat bentuk lazim untuk kita tolak dahulu. Jadi kita buat macam mana? Kita tulis dulu 505,000. Ambil nombor besar 124. Kita akan tolakkan dengan 505,120. Jadi beza dia sudah pastilah. Kita tengok sini 4. Oops, sekejap Okey. 4 tolak sifar 4. Okey, ini semua sifar. Ini bukti yang pertama menyatakan pola ini bertambah 4. Jadi nombor kedua 505,000 ni dia menjadi 505,124 menjadi 128. Jadi kita tolak lagi sekali. Kita buat 505,128. Kita akan tolak 505,124. 8 tolak 4 dia jadi 4. Okey, ini semua sifar. Sebab nombor yang sama tolak jadi sifar. Okey. Jadi ini menguatkan bukti kita, iaitu dia nombor ini bergerak menaik 4-4. Jadi pertama sekali kita lengkapkan dahulu. Untuk mendapatkan nombor di sebelah, maka dia perlu tambahkan dengan 4. Okey. Okey. Jadi kita tulis lagi sekali. Kat sini Okey. 505,128. Kita akan tambah 4. So 8 tambah 4 12. 1 tambah 2, 3. 1, 5, sifar 5. Jadi, untuk nombor yang pertama ni, so cikgu namakan sebagai A. Yang ini pula B. Jadi, nombor A ialah A. Kita tulis jawapannya ialah 505,132. Okay, untuk mendapat B, jadi kita buat macam mana? Kita tambah 4 saja. Awak boleh buat bentuk lazim terus pun boleh. Okay? Jadi cikgu nak menjimatkan ruang. So cikgu tambah lagi sekali kat sini. Tambah 4. Jadi kita dapat 2 tambah 4, 6. 3. Ini sama. Okay? Jadi nombor yang seterusnya B ni ialah 505,132. 36.
Okey. Jadi, apakah polanya? Jadi, kita tulis pola bersamaan. Pola bersamaan. Kita bagi tahu dulu tertib. Tertib menaik. Berapa? 4. Okey, maksudnya dia meningkat sebanyak 4 dan seterusnya 4. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Kita baca dulu nombor ni. 158,780. Kemudian ada ruang kosong ni, jadi kita namakan sebagai A. So, ini B dan C. Nombor seterusnya 198,580. Seterusnya 198,480. Kita tengok ataupun kita lihat apakah nilai tempat yang berbeza. So 18, 198 sama. Yang berbeza dekat sini. Okay, ni 78. Kemudian jadi 58. Kemudian jadi 48. Maka kita dapatkan dulu pembuktiannya, iaitu nombor ini semakin mengecil. Maksudnya polanya ialah menurun. Jadi menurun berapa? So kita kena buat macam mana? Kita ambil beza dahulu, iaitu kita akan tolakkan nombor besar dengan nombor kecil. Kita tulis 198. Oops, okey, ni. Kita 198,58 sifar. Kita akan tolak 198,48 sifar. Ini sifar. Sifar 5 tolak 4. 1. Kemudian sifar, sifar, sifar. Okey, bermakna nombor ini berkurang sebanyak 100. Okay, jadi, macam mana kita nak menentukan A? Jadi, kita ambil nombor depan ni, kita akan tolak 100, kita dapat A. Okay, sebab soalan ni, pola ni biasanya mesti sama. Macam cikgu dah tunjukkannya kat A ni, semua sama, maka kita akan tolak. Kita tolak 198. 19878 sifar, kita akan tolak 100. Kali dulu. Okay. Jadi sifar ni 8, 6. Okay, nombor depan salin semula. Okay, so kita dapat soalan ni. A ni ialah 198,680. Jadi kita tulis sini A, B dan C. Jadi A ialah 198,68 sifar. Jadi secara tak langsung kita boleh tahu B dan juga C, iaitu kita akan kurangkan 100 ataupun 1 daripada nilai 100. Jadi selepas 400 ni kurang dia 300 lah. Jadi kita terus tulis 198,38 sifar. Manakala C 198,28 sifar. Okay, bila kita dah dapat dia punya perbezaan, maka kita boleh nyatakan pola tersebut, iaitu pola menurun. Pola sama dengan tertib menurun 100. Kita boleh tepi. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan A dan juga B.
Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan C, kita baca dulu nombor 303,409, kemudian 403,409. Kita tengok dahulu nilai tempat yang berbeza. Kat sini belakang ni sama ratus, cuma yang depan ni dia jadi 300, kemudian jadi 400. 400,000, 300,000. Kemudian nombor berikutnya 603,000, 6 berbeza, kemudian ada ruang kosong dan juga 800. Jadi yang kosong kat sini kita namakan sebagai A dan juga B. Okey, untuk menentukan pola ini kita tengok tertibnya dahulu. 300,000 menjadi 400,000, maka kita tahu nombor ini menaik. Jadi kita tentukan dulu bezanya, iaitu dengan kita menolak. Jadi kita ambil nombor yang di belakang 403,000, 403, 409, kita akan tolak 303, 409. Kita garis dahulu, kemudian kita tolak. Jadi sifar, 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 sifar dan 4 tolak 3, 1. Ini bermakna nombor ini meningkat sebanyak 100,000. Jadi untuk menentukan nombor berikutnya, kita akan tambahkan dengan 100,000. Jadi kita ambil 403,409, kita akan tambahkan dengan 100,000. Kita tambah 9, sifar, 4, 3, sifar, 5. Okey. Jadi betul lah menguatkan kita punya bukti, iaitu nombor ini meningkat sebanyak 100,000. Tertibnya menaik. Tengok, jadi 4 sekarang dah jadi 5. Jadi kita boleh jawab soalan A ni dan juga B. Jadi A ialah 503,409. Okay, manakala B selepas 600 sudah pasti 700. Jadi kita tulis 703,409. Okay, maka kita boleh tulis dia punya pola. Oops, 100,000 So kita tulis polanya, iaitu pola bersamaan tertib menaik 100,000, 100,000. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan 9C. Seterusnya 9B. $869,007, kemudian 859,007, kemudian ada kotak kosong, kita namakan sebagai A, kemudian B dan C. Jadi kita tulis awal A, B dan C. Kita tengok dahulu perbezaan antara dua nombor yang dekat kat sini. Apa yang berbeza ialah nilai tempat puluh ribu, yang mana nilai ni ialah 6, kemudian dia jadi 5. Bila 6 dia jadi 5, maksudnya 60,000 dia jadi 50,000.
maka kita tahu nombor ini sudah menurun. Jadi bila menurun kita akan tulis tolak. Jadi apakah nilai yang kita tu? Maksudnya beza. So kita tolak dahulu. Okey. Jadi 869 sifar 7. 8 saya pakai pen ni juga. Okey. 869 sifar 7 kita akan tolak 859 sifar 7. Sifar 6 tolak 5 1. Nombor depan ni sifar juga. Jadi nombor ini berkurang sebanyak 10,000. Okey, maka apa kita nak buat untuk A? Kita akan tolak lagi 10,000. Maksudnya kita boleh tulis lagi sekali. 859 sifar 7. 859 sifar 7 kita akan tolak 10,000. Sifar 9 6 4 tolak 1 5 tolak 1 4. So 8. Jadi nilai A ialah 849,007. Okey, maka nilai B perkara yang sama, dia akan berkurang 10,000. Maka lepas 4 ni dia jadi 3 lah. Jadi kita tulis 839 sifar 7 dan yang C ni selepas 2 ni dia jadi 1. Jadi kita tulis 819 sifar 7. Jadi apakah pola untuk nombor ni? Kita tulis pola bersamaan tertib menurun 10,000. Okay, maksudnya dia turun berkurang sebanyak 10,000. Okay. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 9B. Kita teruskan dengan soalan 10A. Bundakan nombor-nombor yang berikut kepada puluh ribu dan ratus ribu terdekat. Jadi kata kunci atau kehendak soalan kat sini, dia nak kita bundakan kepada dua jenis nilai tempat. Yang pertama 10,000 dan yang kedua 100,000 terdekat. Jadi cikgu dah siapkan awal-awal dia punya kehendak soalan supaya ada perbezaan jawapan kat sini. Okey. Jadi kita pergi dahulu soalan yang pertama, Roma 1, iaitu 417,831. Kita akan bundakan dahulu dengan 10,000. Jadi apa kita buat? Oleh kerana dia berkongsi nombor yang sama tapi kehendak yang berlainan, cikgu kena salin dahulu nombor ni. Jadi kita tulis dahulu nombornya, iaitu 417. Okay, ini langkah pertama kita akan buat. Okay, kemudian kita akan gariskan dahulu nilai tempat yang kita nak bundakan. 10,000 ialah nombor 1. Okay. Kemudian kita akan bulatkan nombor di belakang. Ada 1, 2, 3, 4. Kita bulatkan 1, 2, 3 dan 4. Langkah seterusnya kita turunkan apa yang kita bulatkan tu sebagai sifar. Kita bulat tu dalam masa sama, itu ialah sifar. Jadi kita tulis semua ni sebagai sifar. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian nombor yang 1 ni kita akan tengok nombor yang di sebelah.
yang digaris, iaitu 7. Jadi 7 ni kita akan tentukan sama ada nombor itu besar ataupun kecil. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita perlu berpegang kepada satu konsep atau ingatan, iaitu nombor-nombor besar. Kita tulis tu nombor besar. Nombor besar. Besar. Okey, bersamaan. Apa dia nombor besar? Nombornya ialah 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi ini nombor-nombor yang besar. Manakala nombor-nombor yang kecil pula ialah, contohnya nombor kecil ialah sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey, sekarang kita tengok kita punya soalan tadi. Nombor di dalam bulatan tu ialah 7. Jadi kalau 7, apa kita buat? Okay, kalau 7 itu nombor besar. Jadi kalau besar, kita akan tambahkan dengan satu nombor yang digaris. Jadi 1 ni kita akan tambah 1, kita dapat 2. Manakala nombor di depan kita kekalkan sebagai 4. Jadi jawapannya ialah 420,000. Okay, seterusnya dengan nombor yang sama, kita akan gunakan ratus ribu pula. Jadi kita tulis dulu nombor ni. 417,831. Kita gunakan ratus ribu. Langkah pertama, kita akan gariskan nilai tempat ratus ribu, iaitu 4. Seterusnya kita bulatkan nombor di belakang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita turunkan 5 ini, 5 nombor ini sebagai sifar. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang kita tengok nombor di sebelah, iaitu 1. 1 berada di kumpulan yang mana? Besar atau kecil? Kecil. Jadi kalau kecil kita tambah juga. Tapi kita tambah berapa? Tambah sifar. Jadi 4 ni tambah sifar, maksudnya nombor itu kekal. Jadi kita dapat 4. So nilainya ialah, jawapannya ialah 400,000. Baiklah, soalan seterusnya, soalan Roman 2. Jadi seperti biasa, kita salin dahulu nombor ni, iaitu 283,095. Okay, seterusnya, kita gariskan nilai tempat, iaitu 10,008. Kita gariskan dahulu nilai tempat dah, kemudian kita akan kita bulatkan nombor di belakang. 1, 2, 3 dan 4. Langkah seterusnya kita turunkan sifar. So kita dapat 4 sifar kat sini. 1, 2, 3 dan 4. Okey, seterusnya kita tengok nombor di sebelah, iaitu 3. Kita akan tentukan sama ada besar ataupun kecil. Jadi 3 termasuk di kumpulan nombor kecil, maka kita akan tambah sifar. Bila tambah sifar, nombor itu kekal sebagai 8. Dan nombor di depan kita salin semula. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan yang kedua, iaitu 280,000. Seterusnya soalan yang sama tetapi kehendak yang berbeza, iaitu ratus ribu. Jadi langkah yang sama, kita akan salin dahulu nombornya. 283,095. Kemudian seperti biasa kita gariskan nilai tempat. 100,000 iaitu digit 2. Ada 5 nombor di belakang, kita bulatkan.
Tujuan kita bulatkan ni iaitu menandakan nombor sifar. Jadi kita turunkan sifar ni. Tanpa kita sedar, dia menjadi sebenarnya sifar. Okay? Jadi kita turunkan sifar. Cikgu tak nafikan ada macam-macam cara. Setengah murid dia tak payah pun bulat semua. Dia cuma tengok nombor di depan saja. Yang ni 8 ni saja. Okay? Jadi cikgu tunjukkan macam ni untuk lebih nampak lah. Jadi nombor yang di sebelah 2 ni iaitu 8. 8 ini berada di kumpulan yang besar. Bila besar kita akan tambah satu nombor yang bergaris iaitu 2. Jadi 2 tambah 1 kita dapat 3. Maka nilai atau jawapannya iaitu 300,000. Seterusnya soalan nombor 3. Jadi soalan yang sama iaitu kita nakkan 10,000 dan juga 100,000 kita bundakan. Jadi kita salin dahulu nombor ni. 643,742. Soalan yang sama untuk 100,000. 643,742. Pertama sekali kita gariskan nilai tempat iaitu 4. Kemudian kita bulatkan. Dan kita turunkan sifar. Jadi ada 4 sifar. Kita tulis 1, 2, 3 dan 4. Kemudian apa nombor di sebelah? 3. 3 ialah nombor yang dikecil, kumpulan yang kecil. Jadi kita akan tambah sifar, maka nombor itu akan kekal sebagai 4. Dan nombor di depan kita salin semula. Okay, seterusnya rata ribu. Jadi kita gariskan dulu rata ribu. 6. Langkah kedua, tengok pertama garis, kedua bulatkan. Lama-lama kita dah biasa lah. Yang ketiga turunkan sifar. Yang keempat kita tulis sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tentukan nombor di sebelah sifar iaitu 4. 4 berada di kumpulan yang kecil. Maka kita akan tambahkan sifar di nombor yang bergaris. Maka 6 tambah sifar kita dapat 6. Jadi jawapannya ialah 600,000. Okay, seterusnya soalan Roman 4 ni. Jadi kita tulis dahulu nombor 99521 sifar. 99521 sifar. 99521 sifar. Okay, seperti biasa, lama-lama awak akan ingat benda ni, iaitu gariskan nilai tempat. Bukan 100,000 tapi 10,000. Kemudian bulatkan nombor di belakang. Seterusnya kita turunkan nombor yang di belakang iaitu sebagai sifar. Langkah yang keempat ni kena hati-hati. Iaitu kita tengok nombor di dalam. Iaitu 5. 5 berada di kumpulan yang besar. Maka nombor yang bergaris atau digit bergaris kita tambah dengan 1. 9 kita tambah 1, kita dapat 10. Bila nak tulis 10, kita akan letak 1 rumpun semula maksudnya. 1 dekat atas. Kita tak boleh tulis 10 macam ni. Okay, kita tak boleh macam ni. So, kita cuma tulis 10 sifar dekat bawah, 1 kat sebelah. Nombor sebelah pun dia akan bertambah 1. 9 tambah 1 jadi 10. Jadi kita tulis 10 sifar. Okay, oleh kerana ni 1 kat sini, so kita kena jarak. Jadi dia jadi 1 juta. Okay. Tujuan dia ialah untuk kita mudah baca. Okay, seterusnya 100,000. Jadi kita gariskan nilai tempat 100,000. Seterusnya kita bulatkan nombor di belakang. Langkah seterusnya kita
turunkan sifar, satu warna biru sekejap. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, langkah keempat kita tengok nombor di sebelah iaitu 9. 9 berada di kumpulan yang besar. Bila besar kita akan tambah 1. Maksudnya nombor yang digaris tu tambah 1 dia jadi 10. Jadi macam sebelah juga 10 kita tulis sebagai sifar dan 1 kat sini. Maka jawapannya ialah 1 juta. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 10B. Okay, sebelum cikgu nak jawab ni, cikgu nak salin dahulu nilai tempat tadi. Bukan nilai tempat, kumpulan nombor tadi. Sekejap. Copy. Okey. Jadi nombor besar kita buat apa? Kita tambah 1. Nombor kecil, kita tambah juga, tambah sifar. Maksudnya nombor itu kekal. Okey, kita baca soalan. Berikan 3 nombor, jadi kata kunci kat sini, berikan 3 nombor yang menjadi 800,000 apabila dibundakan kepada ratus ribu terdekat. Okey, untuk soalan macam ni, jawapan sudah diberi. Maksudnya dia sudah bagi tahu jawapannya, kita kena bagi tahu jawapannya itu 800,000. Dan kita perlu membina nombor soalan dia. Jadi, macam mana cara dia? Kita tulis dulu jawapan dia 800,000. Okey, ini yang pertama. So, saya tulis 1 lah. Okay, so, tulis dulu 800,000. 800,000. Ini maksudnya kita kerja ke belakang ataupun inverse operation. Kerja songsangan. Okay, jadi cara dia macam mana? Kita akan tulis dulu nombor dia. Cara dia, okey, atas ni kita cipta nombor lah. Maksudnya yang kita nak bundakan ratus ribu. Maksudnya nombor ratus ribu ni kita kena gariskan. Okay, sekarang kita contohnya nombor 2, 4, 3, 1. Okey, nombor ni hati-hati. Kita nombor di sebelah garisan ni kita hati-hati kerana nombor ini yang menentukan jawapannya 800,000. Jadi kalau kita letak nombor, kita kata 5. 5 ini besar betul. Jadi nombor ni akan ditambah 1. 5 ni berada di kumpulan besar. 5 tambah 1. Maksudnya nombor di garis ni tambah 1. Jadi berapa tambah 1 dapat 8. Jadi jawapannya sudah pasti dah 7. Ni 7. Jadi jawapan untuk soalan ni ialah apa dia? Ialah, kita tulis jawapannya ialah 751,342. Okey, sebab apa? Sebab kita bulatkan ni kan. 5 tu besar, jadi kita tambah 1. Sebab tu 8. Okey. Okey, soalan seterusnya. Soalan, maksudnya nombor seterusnya. Nombor kedua. Jadi, seperti biasa, kita tulis dulu nombor ni, 800,000. Jawapan sudah diberi. Maka kita cipta nombor apa-apa saja. Tak apa, kita buat 700 kat sini pun tak apa. Cuma 100,000 tu seperti biasa kita gariskan. Okey. 700,000 ni kita gariskan bagi nampak. So, apa-apa saja 700, 5. Okey, sekarang cikgu nak buat nombor yang kecil. Contohnya 4. Okey, kalau 4 maksudnya dia tambah sifar. Maksudnya, apakah nombor yang tambah sifar? Dia jadi 8. Maksudnya nombor itu kekal. Jadi kita tulis 8 kat sini. Okey, jadi kita dapat jawapannya iaitu 845,700. Itulah dia jawapan yang untuk nombor kedua. Dan seterusnya kita buat nombor yang ketiga. Langkah yang sama, kita akan tulis dulu jawapan 800,000. Sekarang kita akan bina nombor untuk memandu kita buat jawapan nilai tempat siap-siap yang kita bundakan ratus ribu. Okay, kita boleh cipta apa-apa nombor, cikgu dah cakap tadi.
adalah 999 pun boleh. Okay, macam ni. Okay, sekarang apakah nombor yang di sebelah yang digaris, iaitu 9. Maksudnya 9 ini nombor yang besar. Bila besar, yang digaris itu tambah 1. Jadi apakah nombor tambah 1 jadi 8? Jadi maksudnya kita tolak 8.17. Maksudnya 7 kan? 7 tambah 1, 8. Okay, jadi nombor ni ialah yang kita cipta ialah 799,999. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 10B, ada 3 nombor. Maka dengan itu tamatlah sudah ulang kaji kita atau latihan kita bagi tajuk nombor bulat untuk muka surat 61, 8 hingga 10. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.